Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan majlis pada hari ini, kita baca bacaan umul kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada diri kita sendiri, kepada ibu bapa kita, kepada ahli keluarga kita, pada guru-guru kita, kepada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا التأويل. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Semua dengar suara cikgu kan? Suara respon? Dengar tak suara cikgu? Dengar cikgu. Okey. Terima kasih. Okay, kita mula dengan paper 3 Oh. Okey. Lepas ni. Tak ada pen, Mat. Mana pen dia? Okey, penggelunan ialah proses untuk menghasilkan tanaman yang seiras. Tanaman yang seiras. Boleh color tak ni? Tak boleh. Sekejap boleh. Hasilkan tanaman yang seiras secara genetik dengan induknya melalui pembiakan aseks, agasi, mitosis di meristem. Mitosis tumbuhan adalah sebahagian daripada pembagian sel di mana kromosom mengganda terbahagi kepada 2 anak. Ini berlaku di dalam 4 fasa iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Semasa anafasa, setiap pasang kromosom homolog akan berpisah kepada 2 anak yang baru iaitu yang seiras. Mitosis berlaku dalam tumbuhan, berlaku di meristem pucuk. Okey. Kita tengok pula yang mana. Okey, tisu meristem seperti meristem apex terletak di hujung akar dan di hujung pucuk adalah tisu yang aktif membagi secara mitosis. Untuk menggalakkan pertumbuhan tanaman. Maka pengklonan adalah penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman seiras dengan cepat, terutama dalam menyediakan tanaman untuk penanaman berskala besar dengan ciri-ciri yang dikehendaki. Okay, berikutan sambutan baik terhadap durian di pasaran antarabangsa, Persatuan Perlindungan dan Pembangunan Pertanian telah diminta untuk menumbuhkan pusat
penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D, Research and Development, durian bagi mencapai potensi sepenuhnya buah tersebut. Salah satu objektif pusat ini adalah meningkatkan dan mengekalkan pertumbuhan durian. Sebagai ahli pusat R&D, anda diminta untuk mengkaji. Okey, bila kita jumpa perkataan mengkaji, apa perkataan mengkaji adalah PB. Ini PB. Bagi jenis klon durian. Jadi, jenis klon durian, bila berjumpa perkataan berbeza, maknanya adalah PM. Boleh ubah bergerak balas, boleh ubah dimanipulasikan. Dengan mengira bilangan sel yang mengalami peringkat anafasa. Bila kita nampak perkataan mengira mestilah selepas itu adalah PB juga. PB yang mengalami peringkat anafasa mitosis pada peringkat akar tumbuhan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Okey, langkah dia. Pertama ialah 3 slide sel durian Duriozibentinus. Ini adalah nama spesies. Nama spesies ada 2. Satu ni spesies genus. Tebal benar. Yang nama depan ni adalah genus. Nama belakang adalah spesies. So nama sebelumnya ni, nama spesiesnya adalah Duriozibentinus. Daripada hujung akar anak pokok berusia 2 bulan. Daripada jenis klon Duriozibentinus yang berbeza iaitu D24, D19 dan D159. Menggunakan teknik pewarnaan. Menggunakan teknik pewarnaan. Okay. Pelabuhan kromosom semasa peringkat anafasa diperhatikan. Ini adalah PD-nya. Sebab nak diperhatikan. Diperhatikan di bawah mikroskop. Bilangan sel yang mengalami peringkat anafasa dikira dan direkodkan. Counted ni maknanya dihitung. Dihitung dan direkodkan. Okey, ini adalah PD-nya. Eksperimen ini diulang untuk 2 sampel bagi mendapatkan bacaan purata. Ni kalau kita buat soalan nombor 2, ini adalah skala 5 dia. Okey. Kemudian kita tengok kat sini adalah peringkat anafasa. Dia tengok peringkat yang macam ni lah. Anafasa. Dia nak belah tu. So awak kira je. Dia cakap dia hitung peringkat anafasa. Hitung peringkat anafasa. Yang anak-anak ada antenna. Tapi dia dah tunjuk kat sini. Senang lah. Okey. Kemudian kita tengok. Okey. Kita tengok kat sini. Berapa bilangan dia. Berapa bilangannya? Berapa bilangannya? Kira. 1, 2. Mesti dapat berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, dapat 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, kemudian kita tengok yang bawah. Ni awak dapat berapa ni? Okey, kita tengok. 1, 2, 3, 4. Dapat 4. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6. Okey, kemudian D159 ni 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada sebab 7. Okey. Ada yang nak masuk. Okey. Kita dah rekodkan ni. Soalan ni dia suruh rekodkan. Masa kita pun dah rekodkan tadi. Kemudian kita soalan berikutnya dia nak kita senaraikan Nak kita senaraikan bahan dan radas. Bahan dan radas. Apa itu bahan? Bahan ialah biasanya kita pakai sekali je. Lepas tu kita buang. Itu masuk bahan. Apparatus kita boleh basuh, kita boleh guna lagi. Ini material kita guna sekali je. Guna sekali je. Okay, so bahan adalah insulin. Kertas suras dan guna buang. Pewarna asetoasin. Itu dia. Kemudian yang lain tu kita boleh basuh, kita boleh gunakan semula, iaitu apparatus. Ingat tu, bahan guna sekali je. Lepas tu buang Okey, kemudian. Okey, cakap nyatakan dua pemerhatian yang berbeza. Nyatakan dua pemerhatian yang berbeza. Okey, kalau untuk pemerhatian yang berbeza, ini kita baca apa pemerhatian, kita buat apa? Baca sebaris. Baca sebaris daripada jadual. Ayat tak lawa tak apa. Baca je sebaris. Biasanya kita ambil yang paling banyak dengan yang paling sikit. Dia punya PB dia. Kita ambil apa? PB yang banyak dengan PB yang paling sedikit. Okey. Yalah ada benda ni. Okey. Kita nak buat ni, kita tengok, kena tengok balik, patah balik kita tengok tadi. Okey. Kita tengok yang kita dah buat tadi. Okey. Tadi kita dapat D24 ni adalah 12 dengan 10 kan? Betul. Okey. Cikgu. Okey, 4 dengan 6, so 9 dengan 7. So kita akan ambil D24 dengan D99. Sebab apa? D24 tadi kita dapat 12 dengan 10 paling banyak. Okey, macam mana nak baca sebaris? Macam mana nak baca sebaris? Tengok macam mana kita nak baca sebaris. Okey, kita baca ayat bodoh-bodoh je Kita baca macam ni. Apabila jenis klon durian ialah D24, bilangan sel yang mengalami anafasa pada sampel pertama ialah 12 dan pada sampel kedua adalah 10. Ayat bodoh kita apa dia? Apabila jenis klon durian D24, pakai koma je. Bilangan sel yang mengalami anafasa
pada sampel pertama ialah 12 dan sampel kedua ialah 10. Ingat Hafiz? Semalam tu Hafiz buat salah kan? Ingat yang ni. Ni baca sebaris saja. Okey? Okay, Ya, go. Hafiz? Okey, good. Okey, baca sebaris. Kita ambil yang paling nilai yang paling banyak ni. 12 dengan 10. Okey, good. Kita tengok yang nilai yang kedua tadi. Kita akan dapati bahawa tadi kita kira kita dapat 4 dengan 6 So kita baca lagi sekali. Apabila jenis klon durian ialah D99 dengan sel yang mengalami anafasa pada sampel pertama ialah 4 dan pada sampel kedua adalah 6. Okey, baca bodoh-bodoh je. Tak apa. Okey. Kemudian, adakah kita selepas kita buat pemerhatian, kita terus buat inference? Hafiz, kita terus buat inference je? Tak buat Nah, inference kita dulu. pergi buat kat mana? Pergi dekat soalan selepas tu. Kita buat mana? Kita buat mana, Hafiz? Buat apa lepas soalan ni? Lepas soalan ni kita buat apa? Buat jadual. Buat apa isi tempat kosong tu? Buat apa? Hafiz? Kita buat apa, Hafiz? Buat sekejap soalan. Tak tengok soalan ni. Lalu selepas tu kita akan pergi apa? Kita akan pergi kepada jadual dahulu. Kita akan buat jadual dulu. Okey, ni kita jawab ni yang dulu lah yang ni. Okey, kita tengok tu apa dia pemboleh ubah dimanipulasikan. Maka kita tulis apa tadi? Jenis klon durian Apa dia? Jenis klon durian. So kat sini adalah jenis klon durian. Okay. Kat sini dia punya cara ingatnya adalah menggunakan atau menggunakan PN yang berbeza. Iaitu senaraian. Okey. So jawapannya ialah menggunakan jenis klon durian yang berbeza iaitu apa dia? Berapa tadi? Di berapa tadi? 24. Di 24 lagi? 99. 9. Lagi satu? 159. 59. 159. Okey, itu dia. Kemudian untuk pemboleh ubah bergerak balas. Kita tengok tadi dekat jadual kita. Dekat jadual kita tulis apa? Bilangan sel yang mengalami anafasa. Bilangan. Satu ini daripada jadual Kita ambil daripada jadual. Bilangan sel yang mengalami anafasa. Okay. Kalau kat sini kita kena tulis hitung dan kirakan hitung dan kirakan pula. Hitung dan apa? Hitung dan rekodkan. Wajib rekod ni. Kita hitung dan rekodkan CV guna apparatus kalau ada.
So kita punya hitung dan rekodkan. Dia ada sama ada ukur kat sini. Tapi kat sini kita tak boleh ukur. Ukur dan rekodkan. Tapi kat sini bilangan kita tak ukur, kita hitung. Hitung dan rekodkan bilangan sel yang mengalami anafasa. Gunakan aparatus apa? Kalau rasa patut kita guna je mikroskop. Sebab dia pakai mikroskop tadi kan. Tak apa. Okay. Itu kalau kita pakai jadual. Kalau kita pakai jadual. Okey. Okay. Cuba tengok kalau kita nak pakai formula. Formula ni biasa ni perhati dekat belakang. Gitu. Kat sini ni pun PB juga. Apa dia? Kalau kita nak pakai itu, kita tulis kadar pertumbuhan jenis klon durian. Kadar pertumbuhan jenis klon Durio-Zibentines. Okey, maka kita punya caranya ialah kita akan buat kira dan rekodkan kadar pertumbuhan jenis klon Durio-Zibentines dengan menggunakan formula purata bilangan sel yang menjalani anafasa dibagikan dengan masa. Dibagikan dengan masa. Okey. Sebelum tu kita nak tengok masa dia berapa dia buat. Tak tunjuk. Dia tak tunjukkan berapa masa dia pakai. Tak ada Okey, kita terus kepada penjadualan data. Penjadualan data yang kedua. Responding ni. Okey. Okay, untuk penjadualan data yang kedua kita kita tulis kadar pertumbuhan klon durian Durio-Zibentines. Ini kita dapat daripada mana? Daripada bahagian formula kat situ. Ataupun daripada tajuk soalan kita ada. So, maka kita punya cara ingat ialah kita buat kira dan rekodkan PB guna formula. Okey. Maka tulisannya ialah kira dan rekod kadar pertumbuhan klon Durio-Zibentines dengan menggunakan formula. Okey, kadar pertumbuhan sama dengan apa dia? Purata bilangan sel yang mengalami anafasa dibahagi dengan masa. Okey, kemudian kita tengok apakah constant variable dia. Paling senang kita tengok jenis apa? Jenis apa ni? Kita tengok apa lagi dekat tu ada apa kat soalan kita. Okay, kita tengok kat soalan kita. Okey, lagi satu, kalau kita buatkan kadar pertumbuhan, jangan gunakan masa sebagai apa tu? Jangan gunakan masa sebagai apa? Sebagai constant variable. Okey, masa apa yang kita boleh ambil kat sini? Jenis peringkat mitosis. Jenis peringkat mitosis. Kat sini dia ambil peringkat anafasa.
dia ambil peringkat anafasa. So kita boleh jenis ambil jenis peringkat mitosis. So kita punya pemboleh ubah yang dimalarkan adalah jenis peringkat mitosis. Okey, untuk kat sini yang dimalarkan apa kita cakap? Menggunakan CV yang sama iaitu apa? Maksud kita cakap menggunakan jenis peringkat mitosis yang sama iaitu, so kita tulis menggunakan peringkat mitosis yang sama iaitu apa? Anafasa. Okey, atau lagi kita boleh juga buat jenis durian. Jenis spesies. Bukan jenis durian. So, menggunakan jenis spesies yang sama iaitu pokok durian. Durio zibentinus. Menggunakan spesies yang sama iaitu Durio zibentinus. Boleh. Menggunakan spesies yang sama, jenis spesies yang sama, tumbuhan yang sama, iaitu Durio zibentinus. Okey, itu dia. Habis. Kemudian barulah kita buat hipotesis. So, macam mana nak buat hipotesis? Hipotesis ni mesti ada PM, PB dan H. Okay, tadi kita ada D24, D99, D59. So, bila kita jawab, pastikan ada ketiga-tiga. Ataupun kalau kita tak nak tiga-tiga, kita tulis yang paling banyak. Gitulah. So, PM kita adalah clone tadi. Clone, dia ada D24, D99, D59. Betul tak? Okey. So, PB kita apa? Kita boleh ambil dua. Kadar pertumbuhan boleh. Ataupun kita ambil bilangan sel yang mengalami anafasa. Okey. Hubungan ni apa? Mesti ada perkataan lebih atau paling. So, cikgu boleh tulis kat sini kadar pertumbuhan durian Durio zibentinus clone D24 lebih tinggi daripada D99 dan D59. Okey. Tak kisah kalau salah pun sebab ni masih hipotesis. Ataupun kita boleh juga tulis kadar pertumbuhan Durio zibentinus adalah paling tinggi. Boleh juga kalau kita cuba buat paling tinggi, maknanya tak ada dikawankan tak apa. Tapi cikgu rasa lebih baik awak sebut semua sekali. Okey, itu satu lagi kita juga boleh pakai bilangan sel yang mengalami anafasa. So, bilangan sel yang mengalami anafasa dalam durian
Duryozibentines, klon D24 adalah paling banyak berbanding D99 dan D50. D59. Tetapi hipotesis ada setengah perkara. Hipotesis kalau awak buat terbalik dia salah. Macam kadar tindak balas mesti suhu dulu yang mengaruhi kadar tindak balas kan. Tapi awak buat terbaliknya. Maka jangan sampai terbalik, mestilah PM dulu. Ada ayat dia Okey. Kemudian kita tengok barulah kita buat jadual. Kita ikut je jadual dia. Apa yang nak? Ada berapa biji kat sini Ni ada 1, 2, 3, 4. Mana kita buatlah 4 kolom. Apa dia? Cuba kita buat kat sini. Okey. Buat kat sini terus. Kita buatlah graf berdiri Kita mesti buat graf apa? Graf berdiri. Jangan buat graf baring. Ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. So pertama ialah jenis klon. Salin je. Kedua, bilangan sel yang menjalani anafasa. So kat sini, oleh kerana dia ada apa tadi? Sampel So kita buat sampel. 1 kat sini. Sampel 1. Sampel 2. Dan kita buat purata sebelah dia ni. Boleh. So, purata. Dan last sekali ialah kadar pertumbuhan. Okey, jenis klon D29. Berapa dia punya tu? 12 dengan 10. Purata dia berapa? 11. Kemudian D berapa? 99 Kita ingat ni. 4 dengan 6 jadinya 5. Dan last kali D59, betul ke? Tolong cakap D159. 159. D 159 Okey, D159. Okey, 9 dengan 7 jadinya 8. Cikgu tengok dalam soalan tu tak ada masa kan? Betul tak? Siapa ada nampak masa? Cikgu, kalau ambil 2 bulan? Dia dah ada tulis dua Dekat bulan. prosedur dia. Dekat langkah 1. Okey, kalau langkah 1 bermakna masanya kita bagi 2, betul? 2 bulan. Jadi macam mana nak kira tu? Ni, jadinya formulanya adalah bilangan sel per 2. So kita tulis itu jadinya dia punya unit adalah bulan -1, betul? Ataupun kita tulis per bulan. Cikgu. Ya. Tapi yang 2 bulan tu bukan ke usia anak pokok tu. Oh, dia kira anak pokok Bukan usia eksperimen tu. Yelah ketika dia anak pokok tu dia ambil tak eksperimen dia? Dia ambil dia punya tu. Bukan? Tak apalah, kita kira je lah 2 bulan, Ikmal. Boleh? Boleh. So jadi berapa ni? 11 bagi 2. Ini bulan negatif 1. 5.5. 5.5. So sel per bulan. Sel per bulan. Negatif 1. Okey, kalau nak buat tu, jadinya ni berapa? 5.5. Ini 2.5. Ini 4.0. Okey. Kita dah dapat ni, pastikan kita punya unit ni betul.
apa nak, nanti kalau awak jawab, periksa awak tanda sendiri tau. Tengok mana aku punya betul lagi. Ni tajuk, betul tak benar? Tengok ni unit dia betul ke tak? Okey, kemudian kita tengok pula kat sini, data-data kita pindahkan betul tak? Kemudian kita kira betul tak? Itulah caranya nak kira. Kita kira sendiri masa kita periksa tu. Kita tengok betul ke tak? Check satu-satu ni, unit betul tak? Unit kalau nak tahu, tengok dia punya formula. Okey. Kemudian selepas tu barulah buat inferen. Baru buat inferen. Okey. Inferen. Mana tadi tu? Okey, baru buat inferen. Tadi kita cakap, kita punya tadi kita ambil D berapa tadi? Kita ambil D 24 dengan D berapa tadi? D 99 kan? Betul? Betul tak? Betul, cikgu. Okey, betul. Okey, maka kita buat, kita baca sini, Duryozibentines. Duryozibentines. D 29, dia punya bilangan sel yang mengalami anafasa adalah paling banyak. Kenapa paling banyak? Kerana kita ambil daripada tajuk kita, daripada graf yang kita lukis. Pertama kita ambil daripada graf pula. Jadual yang kita buat. Kita dapat berapa tadi? 5.5 kan? Paling tinggi betul? Betul tak? Betul. Betul, cikgu. Kadar pertumbuhan paling tinggi. Tak paling tinggi pun tinggi je. Awak tulis tinggi je. Tak payah paling-paling. Banyak. Kalau paling tu maknanya kita bandingkan. Jangan kita buat G dia sendiri je. Okay. Ini kita dah dapat 1 point ni. Kita dah dapat 1 markah. Belum penuh lagi lah. Okay, kita tengok sini kadar pertumbuhan paling tinggi. Okay. Kat mana lagi kita nak dapat jawapan? Kita nak dapat jawapan ni, kita tengok dekat depan tu dia ada tulis. Dia ada tulis mitosis, betul tak? So, kenapa kadar pertumbuhan dia paling tinggi? Kerana dia menjalani mitosis. Dia punya ni. Oh, tak pelak. Sekejap Okey, kenapa dia paling tinggi tadi? Kerana sel yang menjalani mitosis juga tinggi. So kita tulis je, sel menjalani mitosis tinggi. Ini ada pada soalan tadi yang mula-mula tu, yang dia cerita-cerita. Okay. Kalau awak dapat yang ni, ini awak dah dapat 2 point. Automatik, kalau atas betul, bawah mesti betul, dapat 3. So lagi satu kita ambil D99 dan saya kata kita terbalikkan saja. Kadar pertumbuhannya rendah, sel yang berjalan mitosis juga rendah. Gitu je. Kalau awak dapat yang atas, mesti awak dapat yang bawah. So atas betul, 2, bawah betul. Tapi cikgu selalu suka awak cari lagi maklumat. Tetapi kalau kita tengok kat sini, kita dah tak boleh fikir apa-apa lagi. Sebab semua dah ada, semua dah ada yang ada dekat point tu itu je. Tak ada, tak boleh nak fikir jauh lagi. Poinnya itu je. Mitosis, anafasa, kadar pertumbuhannya tu. Itu je. Maka kita tak perlu nak fikir-fikir. Tapi kalau yang lain-lain, cikgu biasanya suruh awak cari lebih daripada 2. Cikgu tak nak awak buat 2 je. Sebab nanti ada kesan pada hubungan. Okay, next. Ini dah habis. Betul tak? Saya tengok pada soalan. Betul tak cikgu cakap ada mitosis tadi? Tengok tadi kat sini. Ni ya.
tisu yang membagi, tisu yang aktif membagi secara mitosis. Maksudnya awak tulis tadi, kita punya inferen, tulis. Bilangan tisu yang aktif membagi secara mitosis tinggi. Itu ayat paling lengkap dia lah. Paling best kali awak tulis untuk inferen tadi, tisu yang aktif membagi secara mitosis adalah tinggi. Awak jangan tulis tisu. Sel yang aktif membagi secara mitosis adalah tinggi. Sebab kita kira sel tadi, kita kira sel, maka jawapan kita mesti itu. So, kita tengok patah balik tadi. Sekejap kat sini. Sini pula. Ni. Tadi dia dah hilang dah ni. Okey. Ni Okey. Kat sini tadi kita tulis apa? Kadar pertumbuhan tinggi. Tadi dia cakap kenapa bilangan sel yang menjalani anafasa tinggi Kenapa? Kenapa bilangan sel yang menjalani anafasa tinggi? Kerana satu, pertumbuhannya tinggi. Yang kedua, kita cari tadi bilangan sel yang membahagi secara mitosis adalah tinggi. So, kita dah dapat dah dua. Ini kita cikgu dapat ni daripada mana? Daripada ayat soalan Terus kepada dah habis dah inferen, barulah kita buat graf. Graf. Graf kat sini dia cakap apa? Catabar. Dia buat apa? Catabar. Bila sebut bar lah coklat bar. Sini. Tengok soalan betul-betul. Coklat bar. Kita kata itu. Kita katalah. Okey. So, dia nak kadar pertumbuhan. So, kat sini pastikan data kadar pertumbuhan. Kat sini jenis klon. Kalau macam ini biasanya dia tak salah ni pelajar tak salah. Kalau bawah ni nama memang tak salah. Tapi yang biasa dia tersilap. Kalau sini nombor, sini pun nombor. Itu ada silap. Ingat catabar label dia ni mesti sama. Ni label ni mesti sama. Dia punya label. Jangan tak sama. Okay, yang pertama. Itu yang pertama. Label dia sama. Kemudian titiknya. Pastikan kira ni betul-betul. Ini pun tak ada masalah sebab nombor dia bukanlah macam yang perpuluhan banyak kan. Ini senang untuk kes ni. Tapi kalau perpuluhan banyak, bila awak buat pastikan betul-betul pakai kalkulator nak ukur Okey. So untuk kadar pertumbuhan ni, titik dia satu markah, bentuk dia satu markah dan juga apa lagi? Satu lagi apa cikgu? Titik bentuk. Apa lagi? Titik bentuk dengan garis itulah cikgu pun lupa. Okey. Kemudian kita buat hubungan. Nyatakan jenis klon durian yang mempunyai kadar pertumbuhan yang tinggi. Selalunya dia suruh buat hubungan. Okey. Berdasarkan catabar di atas, nyatakan hubungan antara kadar pertumbuhan dengan jenis klon. Maka kita cakap lah, katalah jenis klon, kadar pertumbuhan bagi jenis klon D24 adalah paling tinggi. Yang paling tinggi maknanya kita dah tak payah sebut yang lain. Tapi sekarang dia suruh nyatakan aja. Okay, kita cakap lah, klon D24, klon D24. Okay, ini baru dapat satu markah. Sebab kita jawab soalan dia. Kemudian dia nak terangkan. Terangkan makna dua markah. Dua markah ni ambil daripada mana? Ambil daripada inferen. Sebab itu inferen mesti power. Sebab kalau power, kita boleh dapat markah banyak. Okay.
Sekarang ni kita tengok apa dia. Tadi kita dah cakap dekat klon 24 tadi inferennya ialah kadar pertumbuhan tinggi. Kemudian sebelum kita tulis kadar pertumbuhan tinggi, kita buat summary sikit dengan bilangan sel yang menjalani anafasa. Banyak kan tadi? Okey, kemudian dia punya lagi kita cakap bilangan sel yang mengalami yang membahagi secara osmosis. Betul tak? Osmosis jadinya. Mitosis tinggi kan? Itu kita masih jawab dekat inference. So, kita guna balik. Kita guna balik ambil je ayat yang ada kat situ, apa dia. Oleh kerana kadar pertumbuhannya dah tinggi, dah ada pada soalan, kita tak boleh gunakan kadar pertumbuhan kat sini. Maka kita ambil yang lain. Apa dia? Dia cakaplah kerana bilangan sel yang membahagi secara mitosis adalah tinggi. Oleh itu, bilangan sel yang menjalani anafasa juga tinggi. Nampak? Kita patah balik ayat tersebut saja. Okey. Kemudian kita tengok pula, kita dapat 3, kita tengok. Eksperimen lain telah dijalankan dengan mengacukkan kacukan baru Dorio Juventinus menggunakan klon 159 dengan 197. 159 dengan 197. Tadi kita pakai klon berapa tadi? Pakai klon apa? 24, 99 dengan D159. D159. Kita pakai D24, D99. Okey. Soalan dia pula. Soalan dia menghasilkan kacukan baru dengan menggunakan klon 159 dan 197. Yang dua menunjukkan ciri D159 iaitu beratnya 4 hingga 6, warnanya kuning pucat. D197 musangking 2, kurasa beratnya 2 dengan sangat kuning warnanya. Okey. Dia cakap ramalkan purata berat buah dan buah hasil kacukan tersebut. Hasil kacukan tersebut. Okay, kita tengok balik. Kacukan. Okey. Bila kacukan ni, biasanya bila kita buat pembiakbakaan, Okey, pembiakbakaan. Biasanya kita akan cari, kita nak sifat yang baik-baik saja. So kalau kita tengok sini, berat yang tinggi kita suka sebab bila kita dapat buahnya banyak, hasilnya banyak, beratnya banyak, duitnya banyak. So kuning pucat dengan kuning, sangat kuning, biasanya orang suka yang sangat kuning, menarik. So hasilnya adalah kacukan ni sebenarnya bila kita pembiakbakaan kita akan dapat banyak nilai-nilainya, tetapi yang kita akan buat klon adalah kita ambil nilai yang baik saja. Maka hasilnya adalah beratnya adalah 4.0 hingga 6.0 kilogram dengan isi buah dia adalah warna isinya adalah
sangat kuning. So kita pilih yang ni. Kita pilih yang ni. Kenapa? Kerana semasa kacukan untuk menghasilkan hibrid kerana semasa kacukan untuk menghasilkan hibrid yang mewarisi allele dominan daripada induk melalui persenyawaan rawak. Persenyawaan rawak. Okey. Random fertilization. Kita akan belajar faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Salah satunya adalah random fertilization. Kalau kita buat yang 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Itu rawak lah. Persenyawaan rawak. Okey. Bila ni akan menyebabkan variasi. Ini akan menyebabkan variasi. Tak samalah anak dia. Anak dia dengan tu. Okey. Itulah jawapannya. Okey. Kemudian kita tengok pula berdasarkan keputusan eksperimen ini nyatakan secara operasi bagi kadar pertumbuhan. Okey. Untuk buat definisi secara operasi, kita pertama cikgu rasa awak boleh dapat markah 2 markah komplit, insya-Allah. Tak ada masalah untuk 2 markah dia. Kita salin dulu yang 2 markah. Kita salin dulu yang 2 markah. Yang pertama P1 ni kita tinggalkan dulu, kita buat P2 dulu. P2 ni ia ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh, tengok apa ni? Tengok jadual. Ia ditunjukkan oleh bilangan sel yang menjalani anafasan. Kemudian ia dipengaruhi oleh jenis klon Juliolines. Okey. Yang pertama ni macam mana? Pertumbuhan. Kadar pertumbuhan. Kadar pertumbuhan ialah apa? Kadar pertumbuhan ialah mestilah pertumbuhan sejenis proses. Betul tak? Proses. Kalau rasa susah sangat, kita boleh gunakan formula tu. Formula tu kita boleh gunakan. Tapi kena modify sikit lah. Proses di mana sel membagi secara mitosis ni dia tak sel apa? Ni kita jangan sampai tertinggal. Sel apa? Sel apa? Kita pakai apa? Tengok eksperimen kita pakai apa? Sel apa? Sel Duryozibenzines. Ialah proses di mana bilangan sel yang membagi secara mitosis dalam masa berapa bulan. Dia kalau misal kata soalan ni 2 bulan, tulis dalam masa 2 bulan. Boleh tak? Yang ni. Okey. Okey, kemudian
Jadi kita dah list tadi. Okey, dah habis dah kita punya tu Ni adalah nak kaji apa ni? Okey, kita tengok ni apa nak kaji. Selalu kita biasanya dah ada pada soalan. Okey, kita tengok dulu satu-satu kat sini. Okey. Duduk menjalankan pelbagai aktiviti untuk memanfaatkan masa terluang. Antara aktiviti dijalankan ialah menghasilkan larian 5 km di atas segmen, melukis potret, membaca komik. Aktiviti ini memberi kesan pada jumlah air kencing yang dihasilkan. K ni TB. Tadi A, APM. Proses kawal aluran berlaku bagi menyeimbangkan keseimbangan air. Tengok kat sini. Okey, dia tengok. Anda dikehendaki untuk menjalankan jenis lagi kesan jenis. Bila kita sebut nampak kesan, lepas dia mestilah PM. Terhadap, lepas tu mestilah T. Ialah istipada urine yang dikumpulkan. So, problem statement. First statement mesti ada PM, TB, tanda soal dengan apa. So, kita tambah je apakah jenis. Jenis aktiviti. Apakah, tambah je, apakah kesan jenis terhadap isi padu urin yang dihasilkan. Kita tengok tanda soal. Buat tanda soal. Hipotesis pula. Kita buatlah apa tadi tu. Kita pilih. Berjalan pada treadmill. Menghasilkan isi pada urin yang lebih banyak berbanding membaca dan apa. Okey, itu adalah hipotesis. Mesti ada PM, TB dan apa tu? H hubungan. Lebih itulah. Okey. Kemudian variasi apa ni? Boleh ubah variable. Kita dah tahu PM, kita dah tahu PB, kemudian yang CV apa? So CV-nya adalah apa? Masa, tempo, tempo aktiviti, boleh. Kemudian senarai bahan dan radar, senaraikan bahan dan radar. Cikgu nasihatkan jangan asingkan, awak tulis je senarai bahan dan radar. Salin. Okay, prosedur. Okay. Sekejap kita tengok skema dia. Okay. Kalau kita skema sini, pelajar dikehendaki untuk tidak makan dan minum selama 4 jam sebelum eksperimen dijalankan. Kemudian pelajar yang mempunyai jisim yang sama berat dan juga sama tinggi diarahkan untuk mengosongkan undi kencingnya sebelum eksperimen bermula. Kemudian ukurkan 5 bagi tengok kat sini, ni adalah K2 student. Kalau bagusnya kita nyatakan student lelaki ke student perempuan lagi bagus. Okey. Ini pun K2 juga. Mengosongkan blendernya ni. Okey. Kemudian ukur 50 ml ni. Bila perkataan yang pembuatan ni semua K1
Ayat tu Q1 mengendalikan apa? Sampel kita Q1. Cikgu dah jawab Q2 ni maknanya apa dia? DMD apa CB Okey. Ukuran 50 ml air minum. Letakkan air minumannya ke dalam gelas atau cawan. Suruh budak tu minum 50 ml Pelajar diarahkan untuk minum 50 ml. Ini CV lah isi padu air yang diminum, dimalarkan tu. Arahkan untuk berlari selama sejauh 5 km. So start jam randik, kemudian letakkan dalam suhu penghawi dingin dengan suhu 16 darjah Celsius. Tujuan tidak dibenarkan untuk makan dan minum semasa eksperimen. Selepas ini tidak dibenarkan, ini adalah K5 ni. Tidak dibenarkan untuk makan atau minum. Selepas 1 jam, pelajar dihendakkan untuk buang air kecil, iaitu mengosongkan kulit kencingnya, buang air kecil lah. Kemudian dia punya urinnya dikumpulkan dalam botol. Kemudian isi padu urin dihasilkan diukur, direkodkan. Ini adalah TB. Tadi TB, ini TB. Okey. Kemudian eksperimen ni diulang dengan aktiviti yang lain. Yang ini adalah PM. Kemudian direkod sebanyak 2 kali. Ini untuk dapat bacaan. Ni yang cikgu ajar. Ulang eksperimen untuk dapatkan bacaan purata. Semua data direkodkan dalam jadual K1. Kemudian habis. Kemudian jadual data. Ingat kalau kita buat sini, adalah apa tu, kita buat ni. Ulang eksperimen untuk mendapatkan bacaan purata tu, sini mesti ada purata. Kita mesti ada purata. So kat sini, jenis aktiviti apa dia, kemudian isi padu urin yang dihasilkan. Maka 1, 2, 3. Kalau dipakai 3, kalau 4, maknanya sini kita taruh purata pun boleh. Okay. Ataupun kita boleh buat yang ketiga ni, kita yang lupa mil sini. Ataupun kita buat kat sini adalah kadar penghasilan air kencing. Air kencing, iaitu kita ambil mil, kemudian kita buat eksperimen tu berapa minit. So per minit lah. Kalau cikgu lah. Cikgu lebih prefer kalau kita buat macam tu. Jenis aktiviti, isi padu urin dihasilkan. Jangan lupa unit. Kalau unit tak ada, tak dapat markah. Okay. Good. Okay, ada soalan tentang ni? Tak ada cikgu. Ada soalan tak? Tak ada ke? Okey, kita nak pergi siput gondang. Perlu tak nak bincang siput gondang? No response? $15 orang je, tak ada lagi Tapi siput gondang dah buat belum? Siput gondang belum. Belum. Kenapa tak buat lagi? Baru Ada print siput cikgu. gondang cikgu ni. Tak ada pula siput gondang ni. Saya baru print. Okay, kita tengok siput gondang ni. Okey. Siput gondang. Siput gondang. Soalan tahun lepas ni MPSM. Okey, menunjukkan siput gondang emas
Atau nama saintifiknya Pomacia species. Ini antara ancaman utama penanam padi di Malaysia dan di Kelantan. PhD cepat membiak. Dia perkataan membiak kali dulu. Mesti ada ni, ada guna nanti. Seterusnya merebak ke seluruh lokasi menerusi bawaan air. Seperti banjir hingga kawasan pertanian. Okey. Ya. Okey, kita tengok lagi. Okey, satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji. Bila kita nampak perkataan mengkaji, maknanya tak ada kesan. Selepas mengkaji adalah PD. Siput gondang emas di dua kawasan yang berbeza. Maknanya ini adalah PM. Siput gondang emas adalah CV. Dalam eksperimen ini, sekumpulan pelajar menganggap saiz populasi siput gondang emas di sawah padi A dan B. Jadinya PM dia adalah sawah padi A dan sawah padi B. Teknik yang digunakan ialah teknik kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. Dalam lawatan pertama, pelajar telah merangkap sebanyak 15 siput gondang emas. Setiap siput gondang emas ditanda dengan penanda kalis air pada cengkerangnya. Semua siput gondang emas tersebut dilepaskan semula di tempat siput itu ditangkap. Selepas 3 hari, kumpulan itu menangkap semua bilangan siput gondang emas di kedua-dua kawasan. Mereka mengira jumlah siput gondang emas dalam tangkapan kedua itu. Mereka juga mengira siput gondang emas yang bertanda dari takat dalam tangkapan kedua. Okey. Inilah sawah padi A, sawah padi B. Okey, kita tengok tadi gambar dia. Ini ada air. Ini kering. Maknanya ini kelembapan tinggi. Ini kelembapan rendah. Kalau kita logiknya, siput ni kalau kelembapan tinggi, banyak tak bilangan dia siput ni. Jadi biasanya populasi dia adalah tinggi. Kenapa dia tinggi? Kerana dia kelembapan tinggi. Tadi kita dah cakap tadi biak tu kan, membiak kan. So dia membiak dengan lebih cepat atau pembiakan yang cepat. Ini terbalik. Kita baru sekali itu je gambar dia. Okey, kemudian kita tengok ini siput gondang emasnya. Okey, kita pun tengok. Ini bila kita tengok jadual, kita dah boleh tulis PM sini. Kemudian biasanya kita tulis PD kat sini. Kat ujung kat sini kita ambil. Okey, kiralah 1, 2, 3, 4. Betul tak? Betul kan? Ni bilangan besar siput gondang emas dalam tangkapan kedua kan. Ini bertanda yang 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Ni 1, 2, 3. 3, 6, 9, 12, 14, 15. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 3, 1, 2, 3, 4, 12. Okey. 15. Kemudian kita buat pernyataan. Okey, pemerhatian. Pemerhatian kita baca apa? Baca sebaris. Kita baca sebaris. Kita baca sebaris ni, kita ambil yang tadi kita dah baca tadi. Okey. Oleh kerana dia ada 2, kita tak payah pilih. Ini tadi adalah 15, 5, 12, 8. So baca je sebaris, baca bodoh-bodoh pun tak apa. So kita baca
kawasan tangkapan siput gondang emas dalam sawah padi A, bilangan besar siput gondang emas dalam tangkapan kedua ialah 15 dan bilangan siput gondang emas yang bertanda dalam tangkapan kedua ialah 5. Baca sebaris, baca bodoh-bodoh je. Untuk yang ini pula, pada kawasan tangkapan siput gondang emas di sawah padi B, bilangan besar siput gondang emas dalam tangkapan kedua ialah 12 dan bilangan siput gondang emas yang bertanda dalam tangkapan kedua adalah 8. Itu kita baca. Okey, dah habis kita baca ni. Kita terus kepada inferen, kita tinggalkan dulu kan. Jangan buat dulu. Kita pergi yang ini. Okey. So kat sini kita buat apa ni? Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah jenis sawah padi Jenis sawah padi. Okey, guna jenis sawah padi yang berbeza. Iaitu sawah padi A dan sawah padi B. Okey. Kat sini pemboleh ubah bergerak balas. Ada formula tak? Saya rasa ada formula Ada formula. Iaitu anggaran populasi sini Sekejap kita pergi tengok pada soalan. Tengok soalan bawah ni. Ada tu populasi siput gondang. Jadi senangnya kita pakai pakai populasi untuk kita buat PB kita. Boleh juga bilangan siput gondang emas dalam tangkapan kedua. Tapi sukar sikit. So untuk kes kita ni, untuk ni cikgu lebih prefer untuk ambil unit. Lagipun dia tak ada masalah sebab dia dah ada formula. So kat sini cikgu tulis apa? Saiz populasi siput gondang emas. Okey, maka kat sini adalah kira dan rekod saiz populasi siput gondang emas dengan menggunakan formula. Apa formula dia? Salin dia daripada soalan tu, iaitu bilangan tangkap pertama kali dengan bilangan tangkap kedua bagi dengan bilangan tak bertanda tangkap kedua. Okey. Dimalarkan. Tadi kita cakap jenis siput. So, menggunakan tak jenis siput, boleh spesies siput pun boleh. Menggunakan jenis siput yang sama atau spesies yang sama, iaitu siput gondang emas. Okey. Nanti yang constant variable rasanya banyak, awak boleh tengok lagi ke atas tu apa lagi yang boleh masuk. Hipotesis. Oleh kerana PM kita ada 2 je, kita bandingkan PM kita ada berapa? 2. Sawah padi A dengan sawah padi B. Maka kita bandingkan saja. Kita ada sawah padi A dengan sawah padi B. Ini adalah PM. PB kita tadi saiz populasi. Ini PB.
So nanti dia punya H-nya kita pakai lebih. So kita tulis saiz populasi siput gondang emas dalam sawah padi A lebih daripada sawah padi B. Okey, itu senang. Okey. Okey, kemudian kita buat jadual. Kita buat jadual gunakan biji-biji yang ada kat sini. Biji-biji yang ada. So, jadualnya jadual berdiri. Jadual berdiri. Okey, pertama apa? Kawasan. Kawasan tangkapan siput gondang emas. Awak buat ayat penuh lah. Bilangan siput dalam tangkapan pertama. Bilangan siput dalam tangkapan kedua. Bilangan bertanda dalam tangkapan kedua. Barulah saiz populasi. Tulis biji-biji. Jangan malas. Okay, kalau kita tengok kat sini tak ada unit. Tak payah ada unit. So, dia ada dua saja. Iaitu sawah padi A dengan sawah padi B. Dia tangkap berapa ni? Cikgu tak ingat tadi. Dia tangkap berapa ni? Siapa boleh cakap? Dia tangkap berapa? Yang pertama tu? Yang cikgu ingat ini. 15. Dia tangkap 15 15. Okey. So gunakan formula. Ni kalau formula cikgu 1/2 bagi 2 tanda. Maknanya 1 15 kali 15 bagi dengan 15. Tolong kirakan cikgu ni. Berapa lah ni? 5 kali 3. Jadi 15 kali 3. 45 Okay. Yang ni pula 15 kali 12 bagi dengan 8. 2 kali 4, 8. 2 kali 6, 12. 2 kali 1, 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Okay. 15 kali 3, 45. 5 bagi 2. Betul tak jawab kira ni ya? Betul tak? Okay, ada salah. Banyak je. Siapa yang ada kalkulator depan ni? Kita kira sekejap. Kalkulator. 15 kali dengan 12 bagi dengan 8. Betul Okey. So kita dapat tadi populasi dia adalah 45 dengan 25. Okey. Ini awak jawab semua betul, kita akan dapat markah yang penuh. Bila jawab macam ni, sifar banyak-banyak. Sebab takut apa? Kalau kita tinggal unit. Okey, kemudian dia cakap sini apa ni? Dia nak lukiskan apa? Cuba tengok sikit. Dia nak lukiskan apa? Bar chart. Okey, bar chart. Jadi, cakap bar je lah. Okey, bagi saiz populasi. Mana kat sini saiz populasi tau yang. Sebab dia mesti sebut Y dulu. Y melawan X. So, ini saiz populasi. Jangan sampai terbalik. Okey. Yang bawah adalah kawasan tangkapan. Buatlah. Buat. Ini tak ada masalah sebab dia punya nilai pun senang 44 dengan 22.5. So
So, buat ni betul-betul lah. Buat nak CP5 ke CP10 ke. Buat. Okey. Yes. Okay. Kemudian kita tengok soalan. Berdasarkan carta bar. Berdasarkan carta bar, terangkan perkaitan antara kawasan tangkapan dan juga saiz populasi. Biasanya kalau macam gini pun jangan silap cakap. Jangan silap cakap, isi tulis yang betul. So kita nak cakap macam mana ni? Kita berdasarkan graf kita tadi. Kalau graf kita tu A tinggi, B rendah kan. So kita bandingkan saja sebab berdasarkan carta bar. Maka kita tulis saiz populasi siput gondang emas dalam sawah padi A lebih daripada sawah padi B. Okay. Ini baru dapat jawab untuk perkaitan carta bar ni. Jadi tak berdasarkan. Ini baru dapat satu saja. P1. Faktor 1. Kita tengok pula. Tadi kita tengok inferen kita. Oh, kita belum buat inferen kita silap kita. Tadi tertinggal inferen kita. Okey, inferen tadi. Okey, kenapa tadi kita punya saiz populasi kita dapat daripada jadual kita kan. So inferen kita untuk sawah padi A kita akan dapat saiz populasi kan. Saiz populasi sini satu markah. Ini kita dapat daripada jadual kita. Okey, itu inferen kita. Satu lagi lembab ataupun kelembapan tinggi, kelembapan rendah. Satu lagi ialah membiak tadi Ada perkataan membiak betul? Okey, membiak. Satu lagi mestilah makanan banyak sebab populasi siput ni mesti merujuk pada sumber makanan. Sumber makanan ni banyak. So bila kita buat inferen, kita buat banyak-banyak lah. Nanti kita tak tahu jawapannya yang mana satu. Tapi confirm lah yang saiz populasi. Sebab untuk inferen kita perlukan dua untuk dapat markah. Untuk dapat markah. Tapi kita tak tahu betul ke kita punya jawapan. So jawab taruh banyak-banyak je. Okey, so untuk buat inferen, untuk membuat apa ni? Saiz populasi ini, untuk membuat kenapa dia tak terangkan. Kerana apa? Kenapa saiz gondang emas? So kita ambil je ni. Oleh kerana kita jawab A, maka kita akan cerita yang A je. Inferennya A je. Apa dia? Dia cakap kerana kelembapannya tinggi. Okey. Oleh sebab itu dia kadar pembiakannya adalah kadar pembiakan tinggi. Kemudian kerana sumber makanannya banyak. Tulis je. Tapi awak kena tengok directionnya. Kalau awak cerita pasal A lah. Kalau awak cerita pasal B dulu, B lebih rendah, tu jawapannya kena B. Awak kena direction dia. Okey. Kemudian tengok yang ni. Eksperimen diulang. Eksperimennya diulang. Tetapi ditangkap 5 hari selepas hujan. 5 hari selepas hujan. Sekarang selepas hujan. Hujan ada apa? Ada air banyak. Okey. Jadinya kita ramalkan lebih banyak. Dia ramalkan dulu saiz populasi dekat A. Maksudnya tadi kita dapat 45 betul. Maka kita ramalkan lebih lah. Okey, ramalkan saiz populasi siput gondang emas. So jawab ramalkan saiz. So saiz populasi siput gondang emas adalah lebih daripada 45. Kau buat 46 boleh, apa boleh
Okay, ini baru dapat 1 markah. Okey, kenapa? Sekarang kita tengok air. Air maknanya lembab. Maka kita pun ambil je inferen yang pasal yang lembab tu. Maka kita pun tulislah kelembapan bertambah. Pembiakan bertambah. Kadar pembiakan bertambah. Sumber makanan bertambah. Banyak. Okey, berdasarkan eksperimen, catatkan definisi secara operasi bagi saiz populasi siput gondang emas. Macam mana kita nak buat saiz populasi siput gondang emas itu? Kita pakai apa saja? Kita tengok formula pun boleh. Kita ambil formula pun boleh. Formulanya apa dah? Bilangan siput gondang emas dalam tangkapan pertama didarab dengan bilangan siput gondang emas tangkapan kedua. Ini bagi dengan bilangan bertanda. Okey, kita seperti biasa kita mesti boleh dapat markah markah 2 yang kita boleh dapat. Yang kedua apa? Ditunjukkan oleh bilangan siput gondang emas yang bertanda dalam tangkapan kedua. Kemudian ia dipengaruhi oleh apa? Oleh jenis kawasan sawah padi. Okey, yang pertama macam mana? Okey, so kita tulis saiz populasi siput gondang emas. Emas ialah bilangan siput gondang emas dalam tangkapan pertama didarab dengan bilangan siput gondang emas dan dibahagi dalam tangkapan kedua dan dibagi dengan siput gondang emas dalam tangkapan siput gondang emas bertanda dalam tangkapan kedua. Kita buat je apa yang kita rasa betul. Sebab kita tahu skema pemakahannya macam mana, kita buat je insyaAllah. Kalau kita salin formula ni, ada maklumat lain tak kita nak tambah kat sini? Oh, ada lagi. Selepas 3 hari, ingat kan? Ditangkap selepas 3 hari, betul? Tambahlah selepas 3 hari. Jadi kita masukkan je semua maklumat dia. Okey, ada soalan yang ke sini? Ada soalan tak? Sampai ni? Tak ada itu. Hafiz okey tak Hafiz? Okey. Sarah? Okey, cikgu. Okey. Okey, dia tengok sikit lagi Okey, dia tengok ini faktor biotik benda hidup Biotik adalah benda hidup. Biotik bukan hidup biotik. Jadinya benda hidup. Kita tengok sini mana benda hidup kita ambil dulu. Okey ni benda hidup. So ni biotik. Lagi ada lagi tak? Tak ada lain semua adalah abiotik. Senang je. Benda hidup satu je, pengurai. Kalau ada tumbuhan pun benda hidup. Okey, jawapannya satu saja pengurai kat sini. Yang lain adalah
Bio. Cik, tulis semua sekali Lawat banyak boleh jawab soalan ni. Okey, ini pula. Ini adalah tengok sini. Tumbuhan memerlukan karbon dioksida untuk mesti sebatang organik. Ini semua cerita. So, kadar fotosintesis dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Okay, berdasarkan rancang satu eksperimen. Biasanya tujuan eksperimen dah ada. Untuk mengkaji kesan lepas kesan. Kalau ada mengkaji saja, maknanya lepasnya PD. Sekarang ada kesan, maknanya PM. Terhadap kadar fotosintesis PD. Dalam tumbuhan akuatik PD. Biasanya kita gunakan hidrilla. Hidrilla. Okay, problem statement. So, mesti ada PM, PB, tanda soal. PM, PB, tanda soal dengan what. So, salin saja ayat atas. Dia tambah aja perkataan. Ini akan tanya, apakah? Apakah kesan kepekatan karbon dioksida terhadap kadar fotosintesis dalam satu tumbuhan akuatik? Tanda soal. Dapatlah 3 markah. Hipotesis. Okey, kita tengok dulu kita punya PM. PM kita ni kepekatan nombor kan. Bila nombor kita boleh buat semakin bertambah. So, semakin bertambah kepekatan karbon dioksida, semakin bertambah kadar fotosintesis. Itu dia hipotesis Atau nak ayat habis pun boleh. Semakin bertambah kepekatan karbon dioksida, semakin bertambah kadar fotosintesis. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula yang berikutnya ialah pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah tadi kita dah tahu sini adalah PM, PB, tumbuhan akuatik kita dah namakan hidrilla. So, kita dah tahu. So, PM dia dah ada kepekatan karbon dioksida. PB dia adalah kadar fotosintesis. Kemudian PV dia atau constant variable dia ataupun dimalarkan adalah jenis tumbuhan akuatik. Kita ambil je pada soalan tu. Senang. Tapi kita boleh juga buat lain. Keamatan cahaya boleh. Power of bark. Kuasa mentol boleh. So, kita tengok senarai bahan dan radar sikit. Sebelum kita buat ni, senarai bahan dan radar, kita mesti pastikan apa bahan yang penting. Kalau tak ada tu, tak guna kita buat ni semua. So, kita mesti ada hidrilla. Tak ada pokok, tak ada fotosintesis. Lagi apa? Kalau nak kadar fotosintesis, mesti ada apa? Karbon dioksida. Tapi ini tumbuhan air. So, kita mesti pakai larutan natrium hidrogen karbonat. Natrium hidrogen karbonat. Ini adalah sumber kita punya karbon dioksida. Apa lagi yang perlukan? Kita mesti perlukan cahaya. Betul kan kita pakai mentol. Okey, jadi eksperimen kita boleh jalan tak ni? Mestilah boleh. Tetapi ingat kita nak ukur apa? Kadar mesti ada masa. Kita tahu. Stopwatch. Stopwatch apa jam. Okey, lagi apa? So lagi ni kita tambahlah yang lagi yang penting sebab kita buat dia macam ni kan. So ambil lah digitalah
Ni hidrilla, ada kelip kan. Boleh juga awak nak buat yang jenis corong tu pun boleh. Corong, turas, kemudian baru ada kat sini hidrilla awak. Boleh juga. So, awak lukis, awak label. Awak lukis, awak label. So, buatlah prosedur. Okey, prosedur dia apa? Perbuatannya kita buat apa yang kita buat. Kita dapatlah K1. Kedua, kita dapat K2. K2 ni kalau kita tulis hidrilla aja kita dah dapat K2. Ataupun kita masukkan 50 mil larutan natrium karbonat 1%. 50 tu dah dapat untuk K2. Banyaklah K2. K3 pula iaitu kita malarkan dia. Apa? Bukan malar. Kita ubah-ubahkan dia. Apa tu? Seperti kita mula-mula kita buat dengan 1% sodium dan hidrogen karbonat. Kemudian kita buat 2%, 3%, 4%, 5%. Maka kita cakaplah eksperimen diulang dengan menggunakan 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Kita dapat K3. Kemudian K4. K4 ni kita ukur dia. Macam mana? Kita kira gelombang gas yang dibebaskan. So, kita kira, hitung dan rekodkan bilangan gelombang gas yang dibebaskan dalam masa 10 minit. Kita yang cakap. Dengan menggunakan stopwatch. Kemudian K5 pula, seperti biasa, kalau eksperimen kita bodoh-bodoh tu, kita cakap ulang eksperimen dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan, ulang eksperimen untuk mendapatkan bacaan purata. Ingat kalau kita gunakan ulang eksperimen untuk mendapatkan bacaan purata, persembahan data kita nanti perlu ada purata. Okey. Untuk eksperimen ini, K5 ni banyak mula-mula kita masukkan. Kita masukkan hidrilla yang punya saiz panjang dia berapa, 5 cm berapa, sama saiz kan. Kita masukkan slip dengan slip kertas, kemudian kita masukkan hidrogen karbonat 1%. Kemudian kita dedahkan dengan mentol. Berapa bab ni? 50 bab, watt. Kemudian biarkan selama 5 minit. Kemudian barulah kita catatkan gelombang gas yang dibebaskan selama 10 minit. 2 minit. Macam itulah. Okey, persembahan data. Kita tengok pula persembahan data. Persembahan data mestilah persembahan data kepekatan karbon dioksida. Ini kepekatan karbon dioksida. Okey. Sini kita tulislah 1% larutan natrium hidrogen karbonat. Ini 2% ke apalah sini Okey, 3%. Ikut awak punya tu. Okey. Kemudian dia buat apa? Bilangan gelembung gas terbebas dalam 1 minit ke, 2 minit ke, 5 minit ke. Kan ada bacaan, ambil bacaan purata kan? So bacaan 1, bacaan 2 purata. Kat sini boleh tulis kadar fotosintesis per minit ke. Okey. Itu saja. Untuk kita selesaikan 2 eksperimen Okey. Ada soalan? Tak ada, Semua dah faham Okey, nanti pastikan bila jawab soalan ni kita sifar sikit lah. Kita memang dah tahu dah jawapan kadang-kadang, tapi setan goda kita.
Terutama bila kita buat jadual, kita buat pemerhatian. Pemerhatian tu senang. Tapi bila ada unit, ketinggalan pula unitnya. Itu tolak markah. Pastikan. Bukan definisi secara operasi tu confident lah kita buat. InsyaAllah 2 tu dalam tangan lah. Tapi yang ketiga tu insyaAllah kita boleh. Kita masukkanlah apa yang kita dah belajar tu. Okey. Happy? Okay, Aiman? go. Okay. Najwa? Sarah? Ya, okey cikgu. Okey. Hamidatul? Okey cikgu. Isnina Auni? Okey cikgu. Amira Yani? Aisyah? Ikmal? Okey. Alright. Okey. Sebelum kita tutup, cikgu rasa awak dah boleh jawab ni. Nanti kalau bila nak PSA ulang balik lah tengok soalan-soalan. Kalau siapa yang nak suruh cikgu tanda, boleh. Najwa nak tanya ke? Apa? Okey. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kifara dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Akil. Terima kasih cikgu. Ya saya. Ya. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga. Sakina. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih, Go. Aisyah. Ya, Aiman. Hairul Aiman. Terima kasih cikgu. Terima kasih juga.